Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhawat, ayuhal hadirun wal hadirat, توقفنا في الدرس الماضي عند مباحث مراتب اليقين. Hadirin hadirat, para penonton dan para pelajar, kita telah berbincang pada kelas yang lepas tentang martabat yakin. Martabat yakin ada berapa? Ada 3. Iaitulah martabat ilmul yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Seperti mana firman Allah dalam surah Alhaakumut Takatsur, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan dalam surah Al-Waqi'ah, inna hadza lahu haqqul yaqin. Dan kita telah jelaskan ilmul yaqin ini ialah apa yang kita perolehi berdasarkan khabar. Berdasarkan khabar, pemberitahuan tentang perkara yang kita tidak mempunyai pengalaman langsung, kita tidak mempunyai panca indera secara langsung dengan benda tersebut, tetapi ia dibina di atas kepercayaan dan kebenaran orang yang menyampaikan perkara tersebut. Dan ini adalah permulaan kepada iman. Di dunia ini iman dibina di atas ilmul yaqin. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Allah kata kamu telah dilalaikan dan dilekakan dengan saling berlomba-lomba mengaut keuntungan dunia. Saling banyak berlomba, siapa yang lagi banyak harta, siapa yang lagi banyak isteri, siapa yang lagi banyak kereta, siapa yang lagi banyak berabut, siapa yang macam-macam lah. Kita ni dunia ni berlomba-lomba dari segi mengaut keuntungan dunia. Tuhan kata kamu dilalaikan daripada akhirat dengan sikap berlomba-lomba mengaut keuntungan dunia hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu menziarahi kubur, yakni kamu diturunkan ke dalam liang lahat. Masa itu barulah kamu nak sedar bahawa dunia itu faniyah, dunia itu akan musnah, akan lenyap, tidak ada satu pun yang boleh dibanggakan di alam barzakh melainkan dengan amal salih. Tuhan kata kalla sawfa ta'lamun, kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu hakikat sebenar dunia itu bila kamu mati. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Alangkah bagusnya kalau kamu sudah tahu lebih awal. Kalau kamu dah tahu di dunia ini lagi dengan pengetahuan yang yakin, sebelum kamu masuk kubur, sebelum kamu merasai pengalaman yang tidak baik di dalam kubur, alangkah baiknya kalau kamu sudah yakin di dunia ini lagi dengan pemberitahuan nabi-nabi dan rasul-rasul tentang hari akhirat, tentang alam kematian.
la tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat neraka al-jahim. La tarawunnal jahim. Dalam kubur kamu akan diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Allah Taala. Ya, bila kamu masuk kubur, malaikat akan tunjuk. Kalau orang yang baik, dia akan kata hadza maq'aduka minan nar. Qad abdalaka Allahu maq'adan minal jannah. Ini asal tempat duduk kamu dalam neraka, tapi Allah dah ganti dengan tempat duduk dalam syurga. Fayarahuma jami'a. Maka kita akan tengok dua-dua. Adapun orang yang tak baik, maka ditunjukkan hadza maq'aduka minal jannah. Ini tempat duduk kamu dalam syurga kalau kamu beriman, kamu buat amal salih. Qad abdalaka Allahu maq'adan minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Allah dah tukar dengan tempat duduk dalam neraka. Fayarahuma jami'a. Dia akan tengok kedua-duanya. Masa tu dah tengok, maka masa itu kita tengok syurga, tengok neraka dengan mata kepala kita dalam alam kubur, alam barzakh. Maka ketika itulah la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian akan tengok lagi dengan pandangan mata yang lebih yakin bila neraka itu dibawa ke mahsyar. Yu'ta bi jahannam fayu'ta bi jahannam walahu 70,000 zimamin likulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Akan diheret neraka jahannam mai kepada mahsyar oleh malaikat. Dia ada 70 tali kekang. Maka jahannam tu ada 70 tali untuk heret dia. 70,000 afwan. 70,000 zimam. 70,000 tali. Likulli zimamin 70,000 malak. Setiap satu tali kekang itu perlu ditarik oleh 70,000 malaikat. Yajurrunaha. Subhanallah. Besarnya neraka jahannam. La ilaha illallah. La tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ala al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari itu kiamat kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kamu, apa yang kamu buat berkenaan dengannya. Ya. Demikian juga bila dah merasai mati, maka barulah kita betul-betul yakin. Wa inna hadza lahu haqqul yaqin. So itu mati itu Tuhan namakan yakin. Dan kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin al-maut. Ya. Subhanallah. Jadi kita di dunia kita dituntut untuk beriman dengan perkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda sampaikan kepada kita, maka itu adalah wajib kita benarkan. Karena itulah makna kita kata wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa uqirru wa a'tarifu wa a'taqidu biqalbi wa uqirru bilisani wa a'malu bijawarihi wa ulzimu bihi ghairi anna Muhammadan rasulun min Allah wajibun ta'atuhu fima amar wajibun ta'atuhu fima naha anhu wa zajar wa wajibun tasdiquhu fi kulli ma akhbar. Aku beriktikad dengan hati, mengaku dengan lisan, beramal dengan anggota badan dan melazimkan orang lain dengannya juga bahawasanya Muhammad itu utusan Allah yang wajib ditaati segala suruhan, wajib ditaati segala larangan dengan meninggalkan larangan tersebut. Wa wajibun ijtinabu kulli ma nahahu anhu wa zajar, dan wajib menjauhi segala apa yang dia cegah dan larang dan tegah, dan wajib membenarkan segala apa yang dia beritahu.
Itu makna kita beriman Muhammad Rasulullah. Kalau kita tidak percaya apa yang diberitahu oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada lagi lah keimanan kita kepada Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap benda yang benar, yang hak, yang hakiki, yang realiti, mesti ia boleh dicapai oleh ketiga-tiga tahap keyakinan ini. Kerana semua perkara yang hak, yang benar, yang betul ada, yang wujud, yang real, dia mestilah boleh dicapai dengan, ada kemungkinan untuk dicapai dengan panca indera. Kerana benda yang wujud secara hakiki, apa yang wujud secara wujud hakiki yang memang ada, sungguh ada, ya, tidak dapat tidak, mestilah ia ada kebolehupayaan untuk kita mencapainya dengan salah satu panca indera kita. Walaupun mungkin pada masa sekarang ia terhalang, terlindung, terdinding, terhijab, yang disebut sebagai perkara ghaib, tetapi akan sampai masa fabasarukal yawma hadid, pada hari kiamat itu pandangan mata kamu adalah sangat kukuh bagaikan besi. Boleh tengok, boleh tahan tengok macam-macam. Ya. Akan sampai masa dan waktu Tuhan akan singkap, ya, dan kita akan nampak benda yang dulunya kita tak nampak dengan mata fizikal kita. Allahu Akbar. Martabat yang kedua ialah ainul yaqin, yakni kita melihat, dan penglihatan ini kebiasaannya ia adalah panca indera pertama yang menangkap, yang mencapai, yang conceive, yang perceive benda yang ada. Benda yang ada, ya, sama ada ia boleh dilihat atau didengar kalau ia berbentuk suara. Ya. Sebab itulah ahli neraka kata apa? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata, kalau kami dulu mendengar dan berakal, ya, tentulah kami tak jadi penghuni neraka sa'ir ini, neraka yang bernyala-nyala apinya. Menunjukkan bahawa penglihatan ini adalah satu panca indera yang penting. Ya, sebelum kita dapat merasai sendiri benda tersebut secara dekat, kita akan mempunyai pengalaman daripada jauh dengan melihat, dengan meninjau. Tetapi melihat tidak dapat kita kata ihsas ataupun sense yang sempurna. Kalau kita lihat makanan, kita tidak ada tahu rasanya. Ya. Kalau kita melihat air, kita tidak akan hilang dahaga dengan melihat air, tidak kenyang dengan melihat makanan. Ya. Kerana melihat itu adalah peringkat awal, ya. Maka perlukan peringkat yang seterusnya, iaitulah haqqul yaqin, iaitulah kita mempunyai direct senses, direct sense dengan benda tersebut, sama ada kita menyentuhnya atau kita mencicipinya, merasainya, ya. Yang mana itu adalah menjadikan dia adalah benar dan nyata, lebih nyata berbanding yang sebelumnya. Jadi makanan tadi, dengan kita merasainya dengan lidah kita, kita tahu dia masamkah, masinkah, maniskah, pahitkah, pedaskah, ya. Dengan objek yang kita pegang tadi, kita boleh tahu dia panaskah, sejukkah, keraskah, lembutkah, ya. Itu adalah kita kata kemuncak yakin. Sebab itu orang mukmin apabila melihat Allah Subhanahu wa taala, bertambah yakinlah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan bila mendengar suara Allah Ta'ala bercakap dengan mereka, bersembang, berbalas-balas cakap, maka itu akan memberikan mereka pengalaman, experience, haqqul yaqin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, laisal khabaru kal mu'ayanah. Khabar, pemberitahuan tidak sama seperti menyaksikannya sendiri. Inna Allah azza wa jalla akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil ajri falam yulqil alwah. Nabi Musa masa dia pergi munajat dengan Tuhan, terima kitab Taurat, Tuhan habaq tak dekat dia kata kaum dia sembah patung lembu, patung anak lembu. Tuhan bagi tahu. Dan adakah Nabi Musa tidak yakin? Nabi Musa yakin bahawa Tuhan bercakap benar, maha benar Allah Ta'ala itu. Ya? Tapi Nabi Musa tidak hempuk, tidak campak papan-papan yang tertulis padanya Taurat. Tapi bila Nabi Musa turun daripada Bukit Tur Sina dan melihat sendiri bagaimana kaumnya menyembah lembu, falamma ayana ma sana'u alqal alwaha fankasrat. Ya, dia hempah batu-batu tadi yang tertulis padanya Taurat. Karena dengan melihat, keyakinan itu bertambah dan akan datang emosi, perasaan yang berbeza dengan sekadar kita mendengar. Kita dengar orang cerita pasal makanan dan kita tak boleh nak terbayang makanan tu macam mana. Kita dengar, okey. Tapi sehari kita tengok makanan tu, gambar dia dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat status WhatsApp. Kita nampak warnanya merah menyala, menyerikan. Ya, nampak pedas, nampak sedap. Maka dia memberikan kita satu perasaan teringin nak makan benda tersebut. Ya. Dan keinginan itu hanya boleh dipuaskan dengan haqqul yaqin, yang kita merasai dan mencicipi makanan tadi. Lepas tu Nabi SAW minta doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku minta kelazatan memandang kepada wajahmu. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa kita juga akan ada experience, pengalaman bahawa Tuhan Azza wa Jalla itu adalah wujud yang realiti, wujud yang hakiki. Dan kebolehupayaan sesuatu benda, satu perkara, ya, dicapai dengan panca indera yang zahir maupun yang batin, iaitulah emosi dan perasaan, menunjukkan bahawa ia adalah benda yang realiti, hakikat yang realiti. Kita berasa lapar, maknanya kita memang lapar, realiti. Dan hawas, panca indera adalah sumber ilmu yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Jalan untuk mereka mencapai ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal... Tuhan kata, Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu, kamu tak tahu apa-apa. Tidak ada apa-apa ilmu pengetahuan. Ya? Tidak ada apa-apa ilmu pengetahuan. Tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan jiwa, akal, supaya kamu bersyukur. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa inilah jalan manusia memperoleh ilmu. Ya. Dan sebab itulah Allah Ta'ala mencela orang musyrikin, orang kafir yang tidak menggunakan nikmat teragung yang Tuhan bagi ini, dan menyatakan punca inilah
mereka menjadi ahli neraka dalam firman-Nya ayat 179 surah Al-An'am. Allah Ta'ala kata, surah Al-A'raf, 179 surah Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kami telah penuhkan, kami telah masukkan ke dalam neraka Jahannam itu, kami telah penuhkan neraka Jahannam itu dengan banyak daripada jin dan insan, daripada manusia. Apa punca jin dan manusia masuk neraka di azab Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada jiwa, ada akal, tapi mereka tidak menggunakannya untuk faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi tak guna untuk melihat dan merenung ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi mereka tak guna telinga itu untuk mendengar dan dengar betul-betul perintah dan suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala berkhabarannya. Maka apakah kesudahan mereka yang tidak menggunakan panca indera yang Tuhan anugerahkan ini? Kesudahannya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu menjadi seperti binatang ternakan, jadi macam lembu, ayam, itik, kambing, unta, keldai, himar. Jadi lebih, bahkan Tuhan kata bal hum adall, lebih bodoh dari lembu, lebih mangkuk hayun daripada ayam dan itik. La ilaha illallah. Ulaika humul ghafilun. Siapakah golongan ini? Iaitulah orang yang lalai, yang leka, yang tidak menggunakan panca indera yang Tuhan bagi. Yang mana kalau mereka menggunakan panca indera ini, mereka akan dapat pertolongan dan bantuan Allah untuk mendapat hidayahnya. Dan kita dah sebut dalam surah Al-Mulk tadi, ayat Allah Ta'ala kata tentang hari akhir, tentang golongan kafir memberitahu, mengaku punca mereka menjadi ahli neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka pun mengaku, kalaulah kami ni dulu dengar apa yang Rasul cakap, guna telinga ni mau dengar, bagi masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, semat dalam jiwa, dalam dada. Atau kami berakal, menggunakan akal untuk merenung dan berfikir, proses maklumat yang diterima tadi. Ma kunna min ashabis sa'ir. Kami takkan jadi ahli neraka yang marak menjulang apinya ini. Nas'alullah al-afiyah. Jadi panca indera ni, tuan dan perempuan, dia adalah satu anugerah Tuhan yang teragung, di antara anugerah yang sangat agung, yang dengannya kita boleh mencapai ilmu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tuhan kata lagi dalam surah Al-Mulk, kata olehmu hai Rasulku kepada mereka, dialah Allah yang telah menjadikan kamu dan dia jadikan bagi kamu pendengaran, wa ja'alakumus sam'a wal absar, dan penglihatan dan akal, wal afidah qalilan ma tashkurun, tetapi kamu sangat sedikit yang bersyukur, sangat sedikit yang betul-betul menggunakan nikmat panca indera ini untuk mencapai realiti, untuk mencapai hakikat. Ya, sedangkan ini adalah jalan, ini adalah cara menggabungkan panca indera dan akal dan perasaan dan emosi. Tuhan sebut afidah. Afidah ini qalbu, jiwa, yang padanya terhimpun padanya akal yang berfikir dan akal yang merasai. Kan? Yang mana kita duk bincang hari ini, a'malul qulub, perasaan jiwa. Ini juga adalah satu bentuk akal. Kita boleh merasai kecintaan Tuhan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang dia berikan kepada kita. Dengan kita merenung nikmat yang kita dapat, kita boleh rasa betapa Tuhan begitu menjaga aku, Tuhan begitu rahmat kepada aku, yang akhirnya akan menimbulkan rasa cinta kepada Tuhan. Dengan kita merenung
memandang kejadian alam, mengkaji kejadian alam akan menimbulkan dalam jiwa kita rasa yakin, rasa percaya dengan kewujudan Allah, ketuhanan Allah, kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu Tuhan berikan. Nabi kata ma min nabiyyin minal anbiya ya illa wa utiya lahu ma amana alaihi an illa wa utiya lahu mithla ma amana alaihi nas. Tidak ada nabi melainkan Tuhan bagi kepadanya sesuatu yang manusia akan beriman dengannya. Tuhan datangkan setiap nabi mencabar teknologi dan kehebatan umat mereka. Ya. Subhanallah. Ya. Nabi Saleh, kenapa? Apa rasionalnya mukjizat Nabi Saleh itu ialah unta yang keluar daripada batu. Apakah kehebatan kaum Thamud? Kita baru baca cerita kaum Thamud dalam juzuk ke-11. Ya, cerita kaum Nabi Hud, Nabi Shu'aib. Ya. Kehebatan kaum Thamud ini ialah watanhitunal jibala buyuta. Kamu memahat gunung ganang menjadi rumah tempat tinggal. Tidak. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kehebatannya. Kalau kamu boleh pahat rumah gunung ganang, itu tidak ada apa, itu lekeh. Tuhan Azza wa Jalla lebih hebat, lebih power, lebih berkuasa. Jangan kata rumah, binatang pun dia boleh buat keluar daripada batu. Mana ada orang nak boleh buat benda ni? Tak mungkin, mustahil. Baik jin, baik manusia. Hebatlah sains macam mana pun, kamu takkan boleh menghasilkan unta yang hidup, yang siap duk mengandung dah. Lepas tu beranak pula lagi. Unta betina, tak ada jantan. Keluar daripada batu, dewasa, duk mengandung, bunting. Tiba-tiba terus beranak daripada batu yang pejal. Ya. Subhanallah. Tengok Nabi Musa AS. Kemahiran yang ada pada zaman Firaun ialah Firaun ni dia menguasai ilmu-ilmu kimia, ya, yang membolehkan dia menghasilkan macam-macam benda yang dipanggil sebagai sihir, yang boleh memukau pandangan rakyat. Sebab rakyat dia biar jadi bodoh. Ilmu teknologi ni dia kaut kat dia seorang. Hanya golongan tertentu sahaja yang boleh belajar tentang matematik ke, fizik ke, kimia ke, biologi ke. Hak rakyat ni dia biar jadi bodoh. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka dia remehkan akal rakyatnya, maka mereka pun taat. Sebab apa? Bila mereka tak tahu kemahiran ini, mereka tengok Fir'aun boleh buat, dia kata, oh Fir'aun hebat, Fir'aun hebat. Kita kena taat segala perintah dia. Na'udzubillah min zalik. Ya. Tapi hebat macam mana pun, tak mungkin kamu boleh menukar tali dan tongkat. Kamu hanya boleh bagi nampak tongkat dan tali itu bergerak dengan segala muslihat, dengan segala bahan dan menggunakan bantuan syaitan memukau pandangan manusia. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Mereka menyihir pandangan mata manusia dan menyebabkan orang rasa gerun. Tapi bila Nabi Musa mencampakkan tongkatnya betul-betul jadi ular. Ya? Ular betul. Bukan tipu-tipu. Tangan Nabi Musa betul-betul keluar cahaya. Dia masukkan tangan dia dalam poket baju dia, keluar memang bercahaya sungguh tangan dia. Mana nak boleh cari orang bagi tangan keluar cahaya? Tak boleh. Subhanallah. Ya? Tak boleh. Tak ada kemampuan jin dan manusia nak bagi keluar cahaya tangan manusia bercahaya. Bubuh lampu, bubuh pakai sarung tangan memanglah. Tapi tangan tu sendiri, tangan tak sama jirim tangan dengan jirim matahari, dengan jirim bintang. Tangan bercahaya. Tak mungkin. Subhanallah.
perasaan Tuhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kebanggaan umat Arab, umat Parsi, umat Rom, yang mana mereka ni adalah bangsa-bangsa besar manusia ketika datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhirat nanti. Kebanggaan utama mereka ialah bahasa. Semua manusia berbangga dengan kehebatan, kebujanggaan bahasa mereka. Arab dengan penyair-penyairnya, dengan pemidato-pemidatonya. Ya. Bangsa Parsi pun sama, bangsa Rom pun sama. Ya. Umat Melayu pun sama. Kebanggaan mereka pada bahasa mereka, bahasa jiwa bangsa dia kata. Tengok apa berita semalam, Itali nak haramkan bahasa Inggeris. Itali tak boleh guna bahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Ya, pasal apa? Pasal itu akan merosakkan, dia kata. Bahasa Itali merosakkan. Bahasa ni jiwa bangsa. Kalau hampa boleh tukar bahasa dia, hampa tukar pemikiran dia. Sebab tu kata Buya Hamka, apa dia Buya Hamka kata? Orang Melayu itu ialah orang yang bercakap Melayu. Orang yang makan makanan orang Melayu. Yang berfikir tentang Melayu. Bila dia cakap Melayu, dia fikir cara Melayu. Bila dah mulut dia bercakap bahasa Melayu, dia boleh, lidah dia boleh telan, boleh rasa makanan orang Melayu. Ya. Sebab itu dia kata Syed Sheikh Al-Hadi, Abdullah Munshi, walaupun mereka dari segi darah, dari segi genetik keturunan bukan Melayu, Arab dengan India campuran. Apa ni, Abdullah Munshi bukan Melayu, dari segi keturunan. Kan? Tapi mereka ni Melayu. Bercakap Melayu, fikir Melayu. Ya? Lebih Melayu daripada orang Melayu yang hari-hari cakapnya I dan you, kata Buya Hamka lah. Kan? Sebab itu bahasa ni dia, kerana bahasa ini ialah apa yang kita dah bincang dah kan, masalah lidah. Lidah ni mencedok daripada jiwa. Jiwa ini mendapat bahan daripada masa kita belajar kita ada wadawa. Ya. Jelas. Kan? Jadi bahasa ni orang cukup bangga dengan bahasa. Orang cukup nak pertahan bahasa. Ya. Identiti bangsa terletak pada bahasanya. Kan? Jadi Al-Quran turun mencabar kebanggaan manusia yang memang ini di antara nikmat yang Tuhan bagi, tanda-tanda, dan Tuhan mengungkit nikmat bahasa ini. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Dan benda pertama yang Tuhan bagi kepada manusia lepas diciptakan jasad, dia tiupkan ruh, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Subhanallah. Kurniaan yang Tuhan bagi kepada manusia bahasa. Tuhan yang ajak manusia bercakap. Allamahul bayan. Ya? Dan Tuhan jadikan ini di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan. Pada sebut dalam surah Ar-Rum, ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum
Inna fi dhalika laayatin lil'alimin. Dan di antara tanda-tanda ketuhanannya, keesaannya, keagungannya, kebesaran, tanda-tanda Tuhan yang paling besar antaranya penciptaan langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi ini diciptakan daripada tidak ada kepada ada, bagaimana prosesnya, kelanjutan langit dan bumi ini, bagaimana hebatnya. Ya. Nak kata langit ni, macam mana langit ni menunjukkan kepada kewujudan dan ketuhanan Tuhan. Apakah penemuan sains yang mencabar, yang akhirnya meruntuhkan keegoan golongan etis dalam kalangan sains, dalam kalangan saintis. Ya. Penemuan bahawa alam semesta ini, bila dilihat langit itu, penemuan berkenaan dengan langit itu sebenarnya adalah sedang mengembang, sedang meluas, sedang melebar. Dan macam mana benda tu dapat dipati bila perhati bintang? Persoalan, kenapa bintang ini banyak, juta-juta, bilion, trilion di langit, tapi pasal apa malam gelap, pasal apa langit gelap? Walaupun banyak cahaya di langit. Kan? Kaji kan, akhirnya dapat satu kesimpulan, rupanya sebab ada jaraknya terlalu jauh. Pasal apa jauh? Kaji, rupanya bintang ni semakin hari semakin menjauh. Ya? Bukannya semakin mendekat. Akhirnya membawa kesimpulan kepada alam ini sedang mengembang. Dan kalau alam ini mengembang, maka maknanya dulu ada satu masa, kalau kita tarik balik ke belakang, dia mengecut sampai ke satu titik dia tidak ada. Bayangkan bila penemuan ini, saintis-saintis hebat Einstein kata tak boleh tidur malam, tak lena, tak tenang jiwa dia. Pasal apa? Saintis-saintis jadi kalut. Mereka begitu tidak suka dengan penemuan Lemater ni. Kan? Josh Lemater. Ya. Pasal apa dia kata? Kalau kita terima alam ni ada permulaan, implikasinya sangat besar. Implikasinya kita kena terima adanya Tuhan yang menciptakan alam. Subhanallah. Jadi menggugat golongan etis. Langit, bumi pun sama. Kejadian dalam bumi ini, ya, semuanya mencari keterangan dan penerangan yang tidak akan dipuaskan melainkan dengan kita mengatakan di sana ada pencipta yang maha berkuasa, yang laisa kamitslihi syai', wa huwa as-sami'ul basir, lahu maqalidus samawati wal ardh. Itulah yang boleh menjadi penjelasan kepada segala penjelasan. Dan Tuhan kata waqtilafu alsinatikum, dan berbezanya bahasa kamu, wa alwanikum, dan warna kulit kamu. Setiap bangsa ada warna kulit yang tersendiri, ada lisan yang tersendiri. Mana ikut celah mana? Ya. Apa nama Charles Darwin, masa dia nak mengasaskan teori mengarut dia itu, dia ada partner. Ya. Nama dia apa? Alfred Wallace. Kan? Dia ada partner, Alfred Wallace. Mereka sama-sama mencetuskan idea itu. Bahkan istilah the survival of the fittest itu bukan daripada Darwin asalnya, daripada Alfred Wallace. Tapi bila sampai ke tahap mereka nak mengisytiharkan itu, Alfred Wallace menarik diri. Kenapa dia kata mungkin kita boleh kata bahawa evolution ini yang bersifat random, yang bersifat unguided, yang bersifat blind, ya, unpurpose, tidak ada tujuan, buta, rawak, tidak ada bimbingan. Mungkinlah kita kata boleh menjelaskan macam-macam kejadian fizikal, dia kata. Tapi
Macam mana nak menjelaskan minda, mind? Manusia selaku haiwan kehidupan yang ada rasional, ada logik, yang berfikir. Ya. Subhanallah. Ya. Binatang dia ada akal, tapi akal dia tak macam akal manusia. Kan? Dia hanya ada insting, dia ada naluri, fitrah, yang dengan itu dia boleh buat, menjaga hidup dia. Tapi manusia, kita bertukar-tukar bahasa, kita boleh belajar bahasa asing. Orang Melayu belajar bahasa Inggeris, orang Inggeris belajar bahasa Melayu. Ya. Orang Arab belajar Melayu, Melayu belajar Arab. Ya. Kemudian daripada gabungan dua bahasa timbul bahasa baru. Ya. Subhanallah. Ini tidak boleh dijelaskan, kata Alfred Wallace oleh apa nama? Minda ini tidak boleh dijelaskan oleh teori Darwin, yang teori evolution ini. Ya. Tak teori. Tak jadi. Sedangkan ini adalah the essence of human. Orang mengkaji tentang falsafah minda, mengkaji tentang otak manusia, tentang saraf, tentang perasaan. Orang saintis yang etis dia berkata, sebenarnya manusia ini perasaannya dikawal oleh apa? Oleh saraf, oleh neuron. Dia kata mengarut oleh hormon. Tidak ada. Sebaliknya yang betul. Sebaliknya, apa yang berlaku dalam diri manusia daripada tindak balas kimia itu ialah kerana perasaan. Perasaan tu muncul. Ya. Bukan kerana munculnya hormon datangnya perasaan. Tak betul tu. Kan? Perasaan tu main dulu. Itu dapat disaksikan. Bila perasaan tu ada, berlaku tindak balas dalaman dalam badan manusia. Subhanallah. Ya, bila kita rasa tenang, kita rasa lapang dada. Kan, kita menapah pun elok. Tapi bila kita duk fikir lama susah hati, makin lama makin sempit dada, makin sempit dada. Bukan sempit dada lu betul kita susah hati, kita pun tahu benda tu. Betul tak? Dia runsing kerana dia darah tinggi, atau dia kena darah tinggi sebab dia runsing. Itu kena fikir kan. Adakah dia bekerja keras kerana dia kena darah tinggi, atau dia kena darah tinggi sebab dia kerja terlalu keras, tak cukup tidur dan akhirnya perasaan, emosi datang dulu. Kan? Dia rajin buat satu benda, dia rasa lapang dada, dia rasa tenang dia buat tu, pasal dia suka. Cinta main dulu. Dia rasa malas nak buat tu pasal dia tak minat benda tu. Kan? Subhanallah. Tanda-tanda yang menjadikan kita yakin. Dan kita tahu, kita tengok dulu tanda kita alam ni, timbul rasa yakin. Bukannya yakin tu main dulu, lepas tu kita nak. Semua orang tahu emotion mendahului tindak balas, reaksi fizikal tubuh badan manusia. Bukan sebaliknya. Jadi ini Tuhan ayat-ayatnya begitu banyak. Dan ayat-ayat ini ya, tanda-tanda Tuhan, ya, tanda-tanda kejadian Tuhan terhadap alam ini, penciptaan Tuhan terhadap alam ini. Hanya boleh dicapai dengan panca indera. Dengan hawas yang Tuhan bagi kepada kita. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah Rum
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Dalam surah Rum ayat 6 sampai ayat 11 ini. Tengok, perhatikan ni. Tuhan kata ini janji Allah memenangkan orang yang beriman. Allah tidak mungkir janjinya. Tapi banyak manusia tidak tahu. Apa maksud manusia tidak tahu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Banyak manusia ni dia hanya tahu yang zahir daripada hidup dunia. Dia tidak beriman belakang daripada apa yang dicapai oleh panca indera. Ya, dia hanya melihat tapi dia tak percaya. Ya. Tapi akhirat depa lalai, depa leka, depa tidak tahu. Itulah Allah benci orang yang tahu segala macam pasal dunia tapi bodoh piang pasal akhirat. Kan? Tanya pasal apa? Perubatan, urat saraf manusia semua dia hafal. Doktor hebat, pakar, boleh bedah jantung, boleh bedah otak dan sebagainya. Subhanallah. Tiba-tiba pasien dia pesakit dia nak berubat, pasien dia tanya doktor, ini ubat doktor nak ubuh ni batal puasa tak? Saya puasa. Dia pun saya pun tak tahu, saya bukan ustaz. La ilaha illallah. Engkau satu manusia Muslim, perkara batalkan puasa bukan nak kena jadi ustaz, nak kena belajar. Kan? Itu untuk semua orang yang wajib berpuasa, maka fardu ain ke atasnya mengetahui segala perkara yang boleh membatalkan puasanya. Mengetahui perkara yang membatalkan puasa bukan untuk ustaz. Kan? Bukan untuk tok guru agama, bukan untuk tok guru pondok. Kewajipan mengetahui perkara yang membatalkan puasa itu adalah fardu ain ke atas siapa jua yang wajib ke atasnya puasa. Kalau perkara fardu ain pun tak reti. Ya? Masalah. Kan? Jadi dia tak boleh. Dia hanya boleh jaga badan manusia tapi dia tak boleh jaga agama kita. Kan? Jadi ini satu perkara. Kan? Pandai bina bangunan bina cantik apa semua. Dia kata amboi tempat ni cantik no, besar no, elok no. Kan? Tapi tempat yang besar, yang luas, yang lapang, yang apa itu tadi, bila nak sembahyang jadi sempit. Kenapa jadi sempit? Pasal nak kena herat. Nak kena herat, nak kena apa mengiring, nak kena apa sekian. Pasal bila dia buat bangunan, dia tak ada fikir pasal orang nak sembahyang, kiblat kot mana. Kan? Dia kira nak buat bangunan tu bagi cantik, bagi hebat, bagi orang seronok untuk aktiviti dunia. Akhirat dia tak fikir. Kan? Banyak manusia macam itu. Itu yang tak betul.
Kan? Jadi bila jadi macam itu, dia hanya fikir tentang dunia. Dia akan melihat apa pun, dia tidak berfikir tentang akhirat. Okey. Kita ni, apa benda pun depan mata kita yang dicapai oleh panca indera kita, bagaimana kita menafsirkan zahirah itu, fenomena itu, ialah berdasarkan kita punya world view, kita punya sambai. Kita tengok orang masak sambai. Seorang dietitian, seorang doktor yang banyak berpengalaman dengan orang yang penyakit macam-macam disebabkan makan pengambilan sambal ataupun minyak yang tidak terkawal. Contoh. So apa dia punya reaksi terhadap dia tengok orang masak sambal berminyak banyak, dia akan fikir tentang kesihatan. Kan? Seorang tukang masak, dia fikir tentang kesedapan. Kan? Seorang penggemar makanan, dia fikir tentang sedap ke tak sedap masak tu. Orang yang tak minat sambal, yang tak suka sambal, yang tak suka pedas, bagi dia tengok sambal, ui apa ni sambal, tak mahu. Kan? Orang Melayu tengok durian, orang putih tengok durian. Bagi kita, inilah king of fruits. Inilah dia, buah yang tersedap yang kita pernah rasa. Nikmat, Masya Allah, boleh makan durian. Orang putih tengok durian, dulu orang takut. Busuk bau. Tak boleh masuk dalam hotel, tak boleh masuk. Kan? Hotel mahal-mahal, hidang makanan macam-macam sedap. Kan? Roti bergali pun sampai puluh ringgit. Tiba-tiba durian tak ada. Apa perasaan seorang Melayu sejati? Dia kata, aku sanggup duduk tepi panas terpacak, tepi jalan, makan durian, daripada aku duduk dalam kedai hak aircon macam ni, makan roti bergali sampai RM10, tapi tak ada durian. Betul tak? Itu benda apa depan kita yang mempengaruhi itu ialah i'tiqad. Kan? Lepas tu Tuhan kata, apakah mereka tidak fikir tentang kejadian diri mereka dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dan antara keduanya, semuanya itu adalah dengan kebenaran dan untuk tempoh yang telah ditetapkan. Tetapi kebanyakan manusia dengan perjumpaan dengan Tuhan mereka, mereka tidak percaya. Apakah mereka tidak berjalan? Melihat bagaimana kesudahan orang sebelum mereka yang lebih kuat, yang lebih banyak memakmurkan bumi. Lalu datang Rasul-Rasul membawa keterangan. Apa kesudahan mereka? Mereka mendustakan, mereka mengejek. Apa kejadian yang berlaku pada mereka? Mereka kemusnahan. Tuhan suruh kita berjalan. Tengok bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu yang dimusnahkan Tuhan. Ya, jadi panca indera ni, ya, yang dengannya kita boleh mendapat ilmu yakin dan ainul yakin. Ilmu yakin dapat dengan telinga, panca indera. Ilmu yakin dapat dengan mata. Kan? Yang kedua-duanya ini akan diproses oleh akal, oleh otak, membawa kepada kalbu, perasaan, iman, yakin, percaya. Ya? Penting, panca indera ini penting. Dia adalah jalan ilmu yang pertama. Manusia, Tuhan tidak jadikan kepada manusia itu dia lahir keluar dia ada ilmu. Tidak. Dia kosong, blank. Ya? Manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak ada apa-apa. Kosong. Ya? Cuma dia macam kertas putih. Tidak ada tulisan, tapi dia tempat yang boleh untuk tulis. Ma min mauludin, apa nama Nabi kata, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak lahir atas fitrah. Fitrah ni makna tak ada apa, tetapi dia ada fungsi. Ya, dia ada fungsi. Macam kita kata kita beli kertas putih. Fungsinya adalah untuk ditulis. Tulisan
yang baik-baik, yang elok-elok. Ya. Bukan untuk diconteng. Bukan untuk dicocok-cocok dengan jarum. Ya. Dia ada function dia. Function dia. Jadi kita manusia ni bila lahir, apa function kita? Walaupun kita kosong, tapi dia ada function untuk digunakan. Apa dia digunakan tu? Ialah untuk ibadat kepada Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Tapi kadang-kadang function tu disalah guna. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang jadi penyelewengan tu mak bapak ataupun pendidik ataupun pengaruh. Sepatutnya digunakan kertas tadi untuk tulis ayat-ayat yang indah, dilukis gambar-gambar yang cantik. Tiba-tiba kertas tadi ditonyoh-tonyoh, dicocok-cocok, diconteng-conteng, dikoyak-koyak, digunting-gunting. Kan kita beli blender cantik. Dalam blender tak ada bawang. Tak ada orang beli blender buka-buka tu dia bawang tersedia dah untuk kisar. Tak ada. Kan? Tapi blender memang untuk bubuh bawang, bubuh cabai, bubuh cili, untuk kisar blender. Kan? Bukan untuk bubuh kutu batu. Blend kutu batu pecah. Kan? Pecah. Jadi walaupun kita kosong, tapi kita ada kecenderungan. Kita ada function yang kita dah disiap sediakan. Ya, bila masuk bahan-bahan. Bahan-bahan ni siapa yang buat main kat kita? Rasul. Kan? Rasul. Jadi inilah proses epistemologi manusia, macam mana kita, how we gain knowledge. Ya, ilmu apa pun, ilmu dunia kah, ilmu agama kah, the way is same. Kan? The method adalah sama. Ya? Dia tak ada kata agama ni tak payah pakai akal, agama ni kena guna perasaan. Itu bohong. Atau agama ni kita tak boleh guna perasaan, tak boleh guna panca indera, dia hanya akal, tak, bohong. Atau agama ni kita hanya main taklid, dengar saja. Jangan fikir, jangan ada perasaan. Bohong. Kan? Bohong maknanya salah lah. Tak jadi isu pula. Kan? Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kena check lah. Kan? Dalam bahasa Arab, kalimah kazaba. Kazaba. Dusta. Bohong. Kazaba dalam bahasa Arab, dia tak mesti bohong dengan makna orang tu memang saja nak misleading orang. Kan? With an intention to mislead another. No. That not must be like that. Bahkan kazaba dalam bahasa Arab, bohong ni kadang-kadang maksud dia tak sengaja. Kazabatni aini. Aku tersilap pandang. Mataku mendustakan aku. Bukan makna kita tak, mataku tersilap pandang. Terperasan macam ada tapi tak ada. Kan? Itu dalam dalam rawi-rawi hadis. Ulama ada setengah perawi hadis disebut ulama sebagai kadzab. Tapi bila cek kadzab di sini maksudnya kathirul khata', bukannya dia ni orang yang mereka hadis palsu, tak mestinya. Kan? Kalau nas kata yadha'ul hadis, dia meletakkan hadis, itu memang jelas dia orang yang berbohong dengan cara dia sengaja buat hadis palsu. Tapi ada orang kadzab, hadis dia banyak palsu atau banyak yang sangat mungkar. Kenapa? Bukan kerana dia tu orang jahat. Tak, kadang-kadang kadzab tu sebab dia terlalu bermudah-mudah. Dalam riwayat tu ingatan dia lemah bila dia riwayat hadis tu lari, tersilap sebut dan sebagainya. Ya, pun dia panggil kadzab juga. Kan? Itu kita kata kadang-kadang istilah-istilah macam ni kita kena faham lah. Kan? Dan yang dekat dengan bahasa, kalau bahasa Melayu standard tak tahu, tapi kalau bahasa Melayu utara, sungguh dia nak sama macam Arab tadi. Kan? Lepas tu dia kata bohong lah. Bukan kita kata dia cakap
dia sengaja nak mislead kita, tapi by intention, boleh jadi dia tersilap. Tapi orang Kedah, orang Utara dia kata bohong lah. Bohong lah dia kata. Kan? Itu. Kadang-kadang mungkin ada kajian tentang macam mana pengaruh bahasa Arab ataupun hubungan kadang-kadang kan penggunaan tu, cara guna kalimah ada persamaan antara setengah-setengah orang Melayu dengan Arab. Jadi tak mana tadi cerita macam terbohong dah kan. Jadi maknanya dakwaan yang macam itu. Ada orang kata agama ni kita kena pakai zauq, pakai rasa. Buat dulu. Lepas tu apa yang rasa tu follow. Follow your heart. Syewah. Dan follow your instinct. Kan? Tak, agama bukan insting sahaja. Agama bukan rasional sahaja, bukan logik sahaja. Agama bukan khabar sahaja. Ya? Agama adalah gabungan ketiga-tiganya. Sebagaimana kita tidak boleh mencapai realiti tentang dunia melainkan dengan gabungan ketiga-tiga ini, ya. Demikian juga agama. Kita tidak boleh mencapai agama yang benar melainkan dengan menggabungkan ketiga-tiga jalan ilmu ini. Kerana inilah turuqul ilm. Jalan-jalan untuk mencapai ilmu. The ways to gain knowledge. The path to gain knowledge. The method. Ini cara dia. Ini adalah the tools. By using it, we can gain knowledge. Kita boleh dapat pengetahuan dengan menggunakan alat-alat ini. Mesti digunakan bersama-sama. Kita tak boleh guna separuh-separuh. Kan? Nak buat rumah, tak boleh pakai mertun saja, tak boleh paku saja, tak boleh gaji saja. Mesti kena guna macam-macam alat. Baru boleh siap. Ya? Jadi inilah berarti cara kita nak mencapai ilmu yakin dan ainul yaqin. Dan akhirnya haqqul yaqin pun sama juga. Dan di barat hari ini, apakah masalah utama orang putih, orang barat, dunia barat, western world, western academia? What is the main problem with them? Mereka mempunyai masalah, dia berhadapan dengan epistemological crisis. Atau kita boleh sebut sebagai philosophical crisis. Krisis epistemologi, krisis falsafah. Ya? Falsafah ni the main issue, the pillar of philosophy. Yang orang kata falsafah, dia berfalsafah, dia falsafah ni apa cerita? Apa dia falsafah tu cerita pasal apa? Dua kataannya, epistemologi, ontologi. Kan? Ini adalah asasi. Cerita pasal kewujudan. Apa dia wujud? Konsep wujud dan hubungan wujud dengan ma'rifah, knowledge, pengetahuan. Itulah yang dibincangkan berjela-jela. Dan itulah juga agama, hakikatnya. Kita nak tahu tentang wujud. Apa dia hakikat wujud? Siapa yang cipta kita? Mana hala tuju kita? Bagaimana kita boleh memahami kewujudan ini? Ini pun tidak ada. Ada ahli falsafah di barat yang terlalu mengikut falsafah Cartesian, ya, sehingga menghadkan pengetahuan itu dengan akal semata-mata. Kan? Dan akal itu dia hadkan kepada pemikirannya tentang dirinya sendiri. I think therefore I am. Lepas tu barulah kita kata subhanallah. Takkanlah dia ragu kepada semua benda, pada panca indera dia. Kan? Dalam sains ni dia berkata sains tidak boleh memberi realiti.
Pasal apa? Dia kata walaupun kita ada philosophical facts dan kita ada empirical facts atau observational facts. Fakta dia kata ada dua, fakta yang berbentuk falsafah, fakta yang berbentuk langsung, fakta yang berbentuk empirik. Dan kedua-duanya tak boleh bagi kepastian. Why? Kita kata kenapa? Pasal pun tak boleh pasti. Dia kata kalau kita tengok pokok, kan, hakikatnya yang terjadi ialah mata kita menangkap image pokok. Dia kata. Bila kita sentuh, sebenarnya sentuhan itu menghasilkan image di otak, dia kata. Dah bulat dah. So, kita tak sure adakah image yang kita dapat itu mewakili La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awak dah benar sangat. Aku nampak hang kali. Nabuh bagi kali. Betul hang fikir dulu. Nabuh aku tu sungguh ke hang rasa sakit tu. Tu pandai pula. Jadi masalah. Pasal apa? Nasullah fa nasiyahu. Bila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rosak habis semua. Rosak habis semua. Kerana Allah ini adalah hakikat. Kalau kita cabut Allah Ta'ala daripada kita punya paksi ilmu, kita tidak jadikan dia sebagai sumber guidance, petunjuk, dan kita hanya bergantung kepada akal sudah tercap, kita sudah hilang satu jalan ilmu, perkhabaran daripada Tuhan selaku dia adalah pencipta alam ini. Bila kita tidak menerima cerita tentang kejadian alam daripada kita tak mau terima, kata manusia ni jadi daripada Adam, Tuhan cipta Adam, lepas tu Adam tak mau terima. Pasal apa dia kata hak ni bersifat metafizik, bersifat perkhabaran. Sains ni mestilah hanya berpaksikan kepada empirik. Dah kali dengan empirik tu pun dia ragu dah. Ini masalah. Kan? Ini masalah. Tidak, hilang yakin. Dan bila hilang yakin, apa saja akan jadi. Hilang yakin ni sangat bahaya. Oleh sebab itu nanti kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Tersambung pula maratib ataupun apa dia panggil? Maratibun nasi fil yakin. Peringkat manusia adalah yakin. Kita ada peringkat yakin. Dan kita ada manusia yang yakin dia ada. Manusia ada macam kategori. Manusia yang paling teruk, paling jahanam sekali, na'udzubillah min dzalik, ialah orang yang tidak ada keyakinan. Dan hilang yakin ini sangat dahsyat berlaku pada zaman kita ini. Orang yang hilang keyakinan. Ya. Tidak ada yakin. Dia tak boleh yakin. Dia tidak boleh percaya apa-apa. Semua benda bagi dia bersifat subjektif. Semua benda bersifat relatif. Ya. Kewujudan diri dia sendiri pun dia tak yakin. Ya. Kita mungkin tak percaya dalam alam dunia akademik. Orang akademik, ya, seorang yang dianggap akademik kononnya dalam ukuran barat. Orang yang berpahaman solipsism pun dianggap akademik. La ilaha illallah. Macam mana? Solipsism ni patutnya masuk buat gila lah kan. Bukan jadi pensyarah, bukan jadi profesor. Patut orang solipsis masuk Tanjung Rambutan. Kan? Dia ada masalah mental, masalah akal. Orang solipsis ni maksudnya baik dia faham, dia kata semua apa benda dia nampak itu semua bayangan akal dia. La ilaha illallah. Tu gila. Bukan akademik, bukan profesor bagi. So, macam mana dia mengajar? Tapi di Western Academia kita dapat ada manusia macam ni. Jadi profesor, jadi boleh. Melainkan dia mendakwa dengan mulut dia. Tapi hakikatnya dia kan, dia saja nak cari kelainan. Khalif tu'raf. Kan? Khalif tu'raf. Kan? Ini masalah yang melanda manusia hari ini. Macam mana kita nak Allahu Akbar, nak pelihara yakin. Ya, sangat besar. Kita berhadapan dengan ujian sangat besar. Ya, kita hari ini kita
apabila berlaku isu mentega terbang. Kita kena sedar memang kita, masyarakat kita, anak muda kita berhadapan dengan krisis yakin, krisis identiti yang sangat teruk. Hilang keyakinan. Orang jantina baru ni kan WHO juga ke apa menentang tu kan. Dia nak suruh transgender, orang lelaki yang tukar jantina jadi perempuan pun nak suruh buat, diberi hak juga untuk buat pemeriksaan kanser cervix aja. What is this? Apa? Kan pasal dia dalam rangka mereka begitu, kita kena iktiraf betul kata dia ni perempuan dah, dia mengaku dia perempuan. Termasuk kita kena bagi dekat dia package kalau dia nak buat ujian kanser pangkal rahim. La ilaha illallah, nak cari rahim mana dalam perut dia macam ui. Kalau dia buat pemeriksaan kanser prostat bolehlah, jantan. Hang boleh dakwa apa saja hang nak dakwa, tapi tubuh hang itulah hakikatnya. Kan? Ini masalah. Dia sampai ke tahap nak habaq kata krisis yakin itu. Manusia hidup dalam krisis keyakinan yang begitu teruk, begitu dahsyat. Kita alhamdulillah kita berbincang pasal yakin. Ya, ini adalah amal qulub yang sangat penting pada zaman kita. Kita tengok musannif pun dia letak nombor 2 lepas daripada ikhlas. Mana kalau kita kata ikhlas itu sebenarnya adalah titik mula, kita tak kira lah. Maka yakin ni adalah yang terawal sekali. Kan? Yakin ni kira duduk depan kali. Ikhlas tu kira memang tak boleh kata apalah, dia memang itulah dia. Kok mana pun kena start dengan ikhlas. Ikhlas tu adalah tauhid. Kan? Itu adalah syarat yang mesti ada. Kalau tak ada ikhlas, tak ada lah apa-apa amalan hati pun. Kan? Tapi yang paling penting lepas ikhlas itu, bila kita dah ada ikhlas dah, tauhid dah, yakin. Macam mana kita nak jaga? Kita nak pastikan kita ni orang yang yakin. Kan? Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan pada kelas yang mendatang. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada hari ini memberikan kita maklumat, pengetahuan. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan keimanan kita. Banyakkan berdoa, Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, Allahumma sarrifal qulub, sarrif qalbi wa ta'adik. Supaya kita diberikan keteguhan, keyakinan, ya, daripada Allah SWT kepada kita, supaya kita dijaga iman kita ini dengan menjaga keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama kita. Dalam kita berhadapan dengan gelombang-gelombang syubhat yang melanda kita kiri, kanan, depan, belakang. Syubhat yang kita tak perlu dia datang kepada kita. Dia datang tanpa dijemput, dia akan datang. Syubhat zaman sekarang ni. Ya? Jadi kita perlu ada apa yang disebut sebagai program yang sekarang ni diusahakan oleh banyak ulama-ulama muda di Timur Tengah. Program yang mereka sebut sebagai ta'zizul yaqin. Kepentingan ta'zizul yaqin, mengukuhkan keyakinan dalam diri kalangan umat Islam, especially generasi muda, generasi remaja. Ya? Dan sangat diperlukan benda ini. Apatah lagi kita di Malaysia ini. Kalau hari ini ulama-ulama muda Saudi pun mereka dah rasa keperluan adanya satu sistem pembelajaran, pengajian, program-program yang yang mereka namakan sebagai ta'zizul yaqin ini. Kita di Malaysia ni beratus kali ganda perlu guna tu. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.